Selamat pagi saudara-saudari semua. 各位弟兄姐妹，大家早上好。 Mari kita berdoa dan present Tuhan akan memimpin kita dalam doa. 我们一起来祷告。爱我们父上帝，我们感谢你，我们祈求主你自己的圣灵今天早晨与我们同在，引领我们进入主你自己话语的真理，除去我们心中所有的杂念，使我们都能够清楚聆听主你自己今天要对我们所说的话语，帮助我们能够顺从主你自己圣灵的指引，使到我们的生命能够得到主你自己的这个的赐福。我们这样祷告呢，是奉主耶稣基督圣名而求，阿门。 Amin. Silakan duduk saudara-saudari. 各位弟兄姐妹的，请坐。 Macam lama kita tidak jumpa ini. 好像我很久没有见面了。 Saya hanya boleh bertemu melalui itu online service. Kadang-kadang saya bagi kami ucap selamat datang kepada semua di online service, tapi tidak dapat bertemu seperti ini. 平时都是在透过这个的荧幕和大家来去问安。今天能够与大家面对面看到大家的这个的问安呢，今天是非常非常的感到开心。 Walaupun saya tidak pandai cakap Cina, tapi hati saya selalu rindu dengan rakan-rakan saudara-saudari dari kebaktian bahasa Cina. 虽然我不能够以这个的华文、中文来去沟通但是我的心常常都为着我们华文堂的中文堂的弟兄姐妹有这样子的一个的挂念。 Saya ingin berterima kasih kepada Presento dan juga Pastor Syuki yang menyampaikan firman Tuhan dan mengadakan pelayanan di sini dengan tim, walaupun saya tidak selalu hadir bersama. 在这里要感谢崇拜主领还有秀智传道在我们中文堂的这个的讲道的服侍，还有其他的弟兄姐妹的这个的团队的这样子一个的合作。 Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kerana kita masih boleh menyembah Tuhan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan setiap waktu. 我们感谢上帝，因为在无论何时何刻，我们都能够敞开我们的心来去敬拜，来去赞美我们的神。 Kita sedang melalui satu siri pengajaran dan pada hari ini kita ingin bercakap mengenai bagaimana Yesus predik kematiannya dalam untuk kali kedua. 今天我们要一起的来学习在这一段的讲道系列的当中有关于到这个的耶稣预言他的这个的死亡的这样子一个的教导。 Saya tidak selalu dengar orang memberitahu bila dia mati atau bagaimana dia mati, tetapi Yesus pernah memberitahu bagaimana cara dia mati. 在我们很少会有听到有些人在诉说他自己将会死的一些的事情。 Biasanya 但是在耶稣的这样子的一个的诉说的当中呢，他这次是第二次的这个的预告他自己的这个的死亡。 Biasanya kalau kita merasa bangga dengan seseorang dan orang itu akhirnya hilang ataupun kalah, kita rasa macam very downhearted. 所以如果有一个人他这么样诉说的话，我们会感觉到，哎呀，会感觉到他的那个整个的心情呢会很低落。 Tetapi saya melihat bagaimana Yesus memberitahu kematiannya dan seolah-olah itu menjadi satu kekalahan bagi ramai orang. 在这里，特别是耶稣诉说到他的这个的死亡的时候呢，很多人都觉得很低落、很沉重的这样子一个的心情。 Tapi di sebalik kematian Yesus Kristus ada kebanggaan untuk mengikut Yesus. 但是在耶稣的这个的死，他预先告诉我们他的这个的死亡呢，在整个的学习的后面呢，给我们所看到的就是要跟随耶稣的这样子一个的荣幸。 Itu sama seperti saya sama Presiden itu sama-sama peminat Liverpool lah. Pakai baju itu jersey Liverpool, orang tengok, hai champion atau semua dan Union bawa kolon. Tapi bila Liverpool turun, adakah kami masih bangga atau tidak? 座堂长和我呢都很喜欢的这个的球队利物浦。当我们拿到冠军的时候呢，很多人就跟我们打招呼，就是说哇，你们拿冠军哇很好。但是最近我们的球队呢，的这个的水准的这个的成绩不是说很好的时候呢，有时候我们会不会觉得很荣幸的要继续来去支持，来去跟随。 Demikian juga dengan mengikut Yesus, kadang-kadang kita merasa seperti kalah, seperti kurang daripada yang lain dan kita rasa tidak ada kebanggaan untuk mengikut Yesus. 所以在我们跟随主耶稣基督的时候呢，有时候我们会有一种的感觉，就是说跟随耶稣有没有这样子的一种的荣幸？跟随耶稣会不会使到我们好像没有面子，没有脸，怎么样？
Kalau dalam bahasa kita hari ini, apa untung saya ikut Yesus, susah-susah saja. 今天可能有一些会这么样说，就是说我跟随耶稣有什么这个的好处，我跟随耶稣有这么多的这些困难，哎，还要跟随来做什么？ Dan di penghujung kehidupan kita, mungkin kita akan bertanya, is it really worth it to follow Jesus or not? 所以在我们的思想的背后，可能在当中我们说，那么整个的世界，他们也是不是要愿意的来去跟随耶稣呢？ Seperti lagu tadi mengatakan, I give up everything, saya serahkan semuanya, saya lepaskan semua hanya untuk mengikut Yesus. Apa saya untung? Dia kata. 在刚才所唱的这个的诗歌的当中，我们愿意放下我们所有的一切来去跟随耶稣吗？我们是真的能够这么如此做吗？ Dan ini yang terjadi dengan bahagian yang pertama di ayat ke-20, bila ada di antara mereka berangkat beribadah pada hari raya itu dan terdapat beberapa orang Yunani untuk mengikuti mencari Yesus. 在约翰福音第12章第20到22节，这里这么样说到，那时上来过节礼拜的人中有几个希腊人。 Dunia pada hari itu terdiri daripada dua kumpulan yang besar, orang Yahudi dan orang Yunani yang punya interest masing-masing terhadap apa saja yang terjadi pada hari itu. 在那一个的时刻呢，整个的在那个时代的这些人，可以说分成有两种人，第一就是这个的犹太人，第二就是这些外邦人。在这里我们所看到这个的希腊人就是属于外邦人的。 Orang Yahudi meminta tanda, apa tanda kau Yesus sampai kami harus mengikuti engkau? 那些的犹太人呢，他们要看见的就是要看见耶稣所行的这些的神迹。 Sementara orang Yunani mencari apa hikmatnya, apa kepintarannya, apa keuntungannya untuk mencari dan mengikuti Yesus. 但是这些的外邦人，比如说自己的这些的希腊人，他们就是要来追求的，就是要寻找耶稣的时候，就是寻找这个的智慧，寻找在耶稣的身上我能够拿到什么的这个的好处。 Kalau Yesus tidak dapat memberikan apa-apa hikmat dan kepintaran yang boleh memenuhi pemikiran kami, kami tidak mau mengikuti Yesus. 所以他们就如果耶稣不能够给我们赚取什么样东西，不能够给到我有任何的一些好处的话，那么我们就不要再跟随耶稣了。 Kalau tidak ada tanda yang hebat untuk menunjukkan siapa Yesus itu, orang Yahudi kata kami tidak mau mengikuti Yesus. 这些的犹太人也是一样如果在他们的在耶稣的身上看不到有这些什么大的这些的神迹奇事的话，那么我们也不要跟随耶稣了。 Tapi itulah yang terjadi pada hari ini, orang minta tanda dan orang minta hikmat, apakah benar Yesus ini logik masuk akal ataupun tidak untuk saya ikuti. 所以今天的这个时代也是一样，很多人他们要追求跟随耶稣的时候，他们就是要从耶稣的身上得到一些的好处，在耶稣的身上可能在当中要看到有某一种的神迹奇事，一些的医治的这些的大能等等。 Dengan kata lain, the bottom line is, apa untung saya ikut Yesus pada akhirnya? 到最后就是整个的这样子一个的结论，就是说我到底能够得到什么？我可以拿到什么东西？如果我跟随耶稣。 Di dalam ayat yang ke-20 ada gulungan ini orang Yunani tidak tahu apa tujuannya sehingga harus mencari Filipus dan mencari Andreas untuk bertemu dengan Yesus Kristus. 所以在这里，这几个的这些的希腊人，他们就是要来求见耶稣，他们就借助耶稣的门徒这个的腓力还有安德烈来去求见耶稣，要去愿意去看耶稣，跟随耶稣。 Mungkin itu seperti wanita yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun yang telah mendengar tentang Yesus dan mereka pikir, oh ada untung untuk cari Yesus. 可能他们之前看过这个的犯了12年血漏病的这个的妇女，她得到这个的痊愈了过后所以她可能也在思想，因为这样子的一个的缘故，所以我跟随耶稣的时候，也是要从耶稣的身上得到一些的好处。 Andreas dan Filipus menyampaikan pesan itu untuk buat appointment untuk bertemu dengan Yesus. 所以呢，这个的腓力还有这个的安德烈呢，就做这个的什么这个的 appointment，跟耶稣做这个的 appointment，说这班人要去见他。 Dan bermulalah 5 perkara keuntungan yang disebut oleh Yesus untuk mengikut Yesus yang saya fikir perlu kita belajar bersama-sama. 所以在这里呢，至少有5件的这个事情，我们所可以看到，当我们跟随耶稣的时候，我们会经历什么样的一些的这样子一个的好处。 Keuntungan pertama, apa yang saya panggil keberhasilan di dalam ayat 23 dan 24. 第23到24节，我们所看到的这里的第一点呢，就是要会有这个的成果。
Mengikut Yesus itu bukan hasilnya bukan yang apa yang kita suka, tetapi apa yang Tuhan suka supaya ada di dalam hidup kita. 在我们跟随耶稣的时候呢，不是因着是我喜欢怎样就怎样。 Dikatakan dalam ayat 23, Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。” Kalau ada biji benih sayur atau buah-buahan yang kalau kau tanam kemudian tumbuh ada hasil dia masih hidup, bagus itu buah. Tidak payah kita balik-balik beli tanam atau biji benih, bukankah? 所以，如果有一些的蔬菜的这个的种子，我们种了下去的时候，然后它长大，然后它有这个的成果过后呢，那一粒的种子如果它仍然活着的话，那么我们就不用去买任何的这些的种子，然后来去种这些的菜，使得我们有这样子一个的收成，因为那个的种子不会死。 Tapi dalam pengalaman saya sebagai anak orang kampung, tanam itu durian merah, tanam itu padi, tanam itu sayur, saya nampak biji benih mesti mati supaya ada tumbuh yang lebih banyak. 所以在我的这个的经验，因为从这个的甘崩的这样子一个的生活成长，所以无论我们种什么东西都好，榴莲也好，这个的稻田也好，这个的蔬菜也好，种子一定要死了在地上，然后才能够结出许多的这些的果子来。 Dengan kata lain, biji benih di dalam kehidupan kita mesti mati diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan akan mengambilnya untuk memberikan pertumbuhan dan menghasilkan buah yang banyak yang kita sendiri pun tidak sadar. 所以在我们的生命，当我们跟随主耶稣基督的时候，也是如此。如果我们的这个的救我不完完全全的死，我们的生命不完完全在主耶稣基督里面死了的话，那么我们就不能够结出许多的这个的子粒来。 Brothers and sisters, saudara-saudari semua, listen to this. Commitment is very costly and cost you in my life. 主的弟兄姐妹，在这里我要重提的就是，我们对主的这个的委身呢，是必须要付出很大的这个的代价，是需要我们付上这个的牺牲的。 Sama seperti kalau nasi setengah masak bikin sakit perut, komitmen setengah masak itu bikin sakit gereja. 如果那个的我们煮饭的时候，那个的米饭只是半熟的话，那么我们吃了我们会肚子痛。如果那个的我们对主耶稣基督的委身是半生熟的话，那么也是如此，我们会面对很多的，我们会面对这个的灭亡。 Komitmen Yesus tidak setengah-setengah. He went all the way to the cross. 所以，如果我们要跟随耶稣的话，是一生一世完完全全的这个的委身，跟随耶稣。 Hanya karena itu maka ada keberhasilan dalam kehidupannya. 如果我们如此跟随委身的来去跟随耶稣的话，那么我们就可以看到，在我们的生命当中能够有这个的成果。 Mengikut Yesus tidak mudah, tetapi kita mendapati bila kita benar-benar bangga mengikuti Yesus dan menyerahkan seluruh yang kita ada kepada Yesus Kristus, pada akhirnya ada keberhasilan itu. 我们知道跟随耶稣基督这个的荣幸，如果我们没有完完全全委身的来去跟随他到底的话，那么我们就不能够拥有这样子的一个的成果。 Kebanggaan yang kedua adalah bercakap mengenai kekekalan dalam ayat yang ke-25. 第二个呢，这个的荣幸，当我们跟随耶稣的时候呢，我们将拥有永生。 Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 第25节，爱惜自己生命的，就赏赐生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。 Mencintai kehidupan bermaksud kita memelihara kita mengurus diri kita sendiri dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. 当我们说到爱惜我们自己生命的时候呢，就是说我们就是自己管理我们自己的生命，我们不要把我们的生命交在上帝的这个手中。 Kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus Kristus bermaksud kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus untuk tujuannya.
赏赐生命呢，就是说代表我们把我们自己完完全全的生命呢交在上帝的手中，然后让上帝来去掌权。 Dan bila kita memelihara kehidupan kita untuk kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan, itu akan melibatkan kekekalan. 如果我们将我们的这个的生命，我们愿意放下，然后愿意让上帝来去掌管，让上帝来去引领，上帝来去带领的话，那么我们的生命就能够保存、保守，然后直到这个的永生，我们会得到这个的永生。 Pengorbanan kita hari ini untuk generasi yang akan datang, Anda mungkin tidak dapat melihatnya, tapi tanda-tanda pengorbanan Anda akan terus-menerus terjadi sepanjang generasi until the next generation. 所以，我们今天我们跟随主耶稣基督，我们所赏赐、我们所放下的这样子一个的这个的生命的这样子一个的掌控权，我们交托在上帝的这个的手中的时候，其实会带给世世代代都能够有这样子一个的福气。 Komitmen Anda atau penyerahan Anda kepada Tuhan akan melibatkan kekekalan untuk masa depan yang Anda sendiri dan saya sendiri tidak sadar impaknya pada masa akan datang. 很多的时候，当我们愿意放下我们这个的生命的时候，我们跟随主耶稣基督的时候，这个的尾声，我们很多的时候都不能够察觉到它所带来的这个的影响力，会影响到我们的下一代有多大的这样子的一个的这样子一个的震撼力。 Yang ketiga adalah kehormatan. Mengapa saya bangga mengikut Yesus? Karena ada kehormatan di dalam Tuhan. 第三，我们所看到的就是跟随主耶稣的这个荣幸呢，就是会有这个的尊荣。 Kehormatan ini bukan soal kita yang dipuji, kita yang dibangga-banggakan, tapi orang akan menghormati Tuhan. 这里所说的不是说人家会赞许我们还是什么，但是人家透过我们的生命能够看见上帝。 Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。 Saya ada 3 orang anak dan saya beri nickname yang berlainan. Yang pertama saya panggil dia good boy, yang kedua smart boy, yang ketiga adalah the only girl. 我有3个孩子，所以3个孩子呢，我都会给他们有这样子一个的命名。第一个就是good boy， 就是好孩子；第二个就是 smart boy， 就是聪明的孩子；然后第3呢 the only girl， 就是唯一的女儿。 Saya beri nama demikian karena itu adalah cara saya merasa bangga dengan satu persatu di antara mereka. 那就是身为一个的父亲，我看到我的孩子，我给予他们的有这样子一个的这样子一个的尊荣，有这样子一个的尊重。 Bila yang satu mulai merasa susah hati, saya mengatakan, come on smart boy. Saya kata dia terus rasa macam karena bagi dorongan. 当我看到他们的身上有面对一些的困难的时候呢，我会鼓励他们说，哇，你这个的聪明的孩子啊。 Kita panggil mereka karena karakter mereka dan kebanggaan kita terhadap mereka. 所以，当我们这么样称呼他的时候，当我们这么样来去呼叫他的时候，让他能够看清楚，他在父亲的这个的眼中的这样子一个的身份。 Sudah tahulah kalau mama saya masih hidup, dia panggil saya butak boy atau tidak. Butak boy, mama saya mungkin kalau masih hidup panggil saya butak boy atau tidak. OK，在我妈妈还活的时候，不懂她有没有叫我还是我还小的时候，她有没有叫我是这个的什么光头仔啊？ Maksud saya adalah kita akan menjadi kebanggaan Bapa di sorga. 意思说，我们在我们天父上帝的这个的面前呢，我们是能够带给他有这样子一个的尊荣。 It is very wonderful when God is proud of us. 这个是非常非常重要的，就是说，上帝引我们他的孩子，他的这个的儿女为荣， Sama seperti kita merasa bangga dengan anak-anak kita. 就好像我们为着我们的孩子以我们的孩子为荣这么样。 Dan di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. 就如接下来的这几节经文里面所说的，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。 Kehormatannya bukan saja secara private atau pribadi begitu, tapi kehormatan juga diangkat di hadapan semua orang.
在整个的尊荣，我们所看到的不只是给予这个的孩子的这样子一个的尊荣，而是在人的面前给予他有这样子一个的尊荣。Saudara-saudari, oleh kerana itulah maka di hadapan semua orang maka bila penghormatan diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bukan kerana kita layak, tapi Tuhan ada maksud untuk tujuan yang lebih besar. 所以，当神以我们他的孩子为荣的时候呢，其实不是为了我们自己，而是为了其他人也能够看见，是我们上帝以他的这个的儿女为有这样子的一个的尊荣。 Itulah sebab di dalam ayat 29 dikatakan orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tapi jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh kerana aku, melainkan oleh kerana kamu. 所以站在旁边的众人听见就说打雷了，还有人说有天使对他说话。耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。” Bila kita dihormati, jadi kebanggaan, Tuhan itu bukan untuk kebanggaan kita, tapi supaya lebih ramai orang akan mengenal Tuhan. Bahwa bila saya melihat orang ini, bila saya melihat pribadi ini, saya tahu Tuhan ada di dalamnya dan dia memantulkan, reflect who God is in the life of someone. 所以当上帝引我们为荣的时候，这个的这样子一个的尊荣，不只是归于我们自己，而是在透过我们能够看到上帝天父我们天上的爸爸对我们的那个的尊荣。所以当我们得到尊荣的时候，谁最终得到最大的这个尊荣，就是我们天父我们在天上的这个的父亲。 Cara kita beribadah, cara kita berinteraksi satu sama lain di tempat ini akan memantulkan siapa Tuhan yang kita sembah. 今天我们来到这里，我们一起的敬拜，我们一起的来去跟随主耶稣基督，我们一起的来去侍奉，就会反映出我们天父的这样子一个的尊荣。 Kalau ada orang yang melawat, menjadi pelawat di antara kita dan belum pernah datang melihat kita, apabila mereka melihat kita menyembah Tuhan bersama-sama, mereka akan melihat jenis Tuhan apa yang kita sembah. 所以，当有一些新来到的一些的朋友参与我们的敬拜的时候，当他看到我们如何来去敬拜我们的神的时候，他会问：这位的神，他们所敬拜的这位的神，到底是怎样的一位神？因为我从这些敬拜者的这个的身上看到这位这个的神的这样子一个的尊荣。 Kalau ada jemaat yang sikit-sikit ini tidak betul, itu tidak betul, salah dia buat begini within the congregation. Dan those visitors, orang yang baru melawat memikirkan bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang sentiasa menghakimi dan menegur, tidak tentu arah. 所以在我们当中，当我们敬拜的时候，有一些人就因着一些的小事，这里又在那里 complain， 那里又在那里好像不喜欢这么样，很多的这些事情，所以那些新来的一些的朋友或者是第一次与我们崇拜的，当他们看到我们这么敬拜我们的神的时候，他会想，哎。 你们所敬拜的这个神呢，可能在当中是很挑剔的这个神，这个不能够做，那个不能够做，这样子又不能够，这样子又不能够。 Teringat ada satu cerita seorang guru sekolah minggu di Afrika mengajar satu kumpulan sekolah minggu dan seorang anak di sekolah minggu bertanya, jenis apakah Tuhan itu, macam mana rupanya? Dan guru sekolah minggu itu mengatakan, Tuhan itu seperti bapak kamu katanya. 在非洲有一个的主日学的这个的老师，他在教导这样子一个的课程的时候，所以他就问这个的问题，说，就有一个的小孩子问这样子一个的问题，说，我们的神，是怎样的神？所以这个的老师就回答说，我们所相信的这位神呢，就好像你的爸爸这么样。 Dan anak sekolah minggu itu mengatakan, kalau Tuhan itu seperti bapakku, aku tidak mau ikut Tuhan katanya. 他就跟这个老师说，如果我们的神像我的爸爸这么样的话，那么我就不要跟随，我就不要相信这个的神。 Pastikan kita memantulkan siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. 今天我们要注意的就是，当我们敬拜的时候，我们反映我们是怎样反映出我们天父我们所相信的上帝的那个的尊荣。 Kerana menyembah Tuhan dan mengikuti Yesus adalah satu kehormatan dan kebanggaan. 因为敬拜跟随耶稣是一种的荣幸。 Yang keempat adalah ketujuan ayat 27.
第4点，我们所看到的，我们所跟随耶稣的这个荣幸会有什么？会有这个的使命。第27节， Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 27节，我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。 Terjemahan di bahasa Malaysia itu di Indonesia itu agak longgar, tapi terjemahan di bahasa Inggris mengatakan for this cause, untuk tujuan ini, untuk cara ini, untuk hidup ini, inilah sebabnya aku datang, kata Tuhan Yesus. 所以在无论是在中文版本的，或者是这个的马来文版本，我们所看到的就是说到耶稣他是为了什么这个的时候而来的，其实是非常松解的但是如果我们看英文的这样子的一个的翻译的话，他很清楚的告诉我们，就是因为这样他的这样子的一个的受死，就是因为这样子的一个的原因，他就是为了这样子一个时刻来到。 Mengapa saya harus bangga untuk menjadi pengikut Yesus? Karena hidup ada tujuan. 为什么我们有这样子一个的荣幸，要跟随主耶稣基督呢？乃是因为跟随耶稣，我们拥有这个的使命。 Dan tujuan itu akan menggerakkan hidup kita untuk keep going, untuk terus menerus mengikuti Tuhan. 就是因为有这样子一个的使命，那么我们才能够有这样子一个的冲劲，持续的跟随耶稣基督。 Tujuan hidup ini harus benar supaya bila kita mengalami cabaran kita tahu kita masih terus-menerus menjalani kehidupan selanjutnya, bukan alang-alang. 所以，当我们在生命的当中面对任何的一些的问题、任何的一个的挑战的时候，我们很清楚知道的，因为我们有这个的使命，所以我们就是因为有这样子一个的使命，所以我们的这个的尾声呢，才不会好像店所说的阿啷阿啷这样没有这样子一个的冲劲。 Bagaimanakah hidup ini harus dilalui kalau tinggal setengah-setengah saja kekuatan di dalamnya dan tidak sungguh-sungguh memiliki gaya hidup yang sebenarnya ada tujuan di dalam Tuhan? 试想一下看，在我们的生命的当中，我们做任何的事情都是随随便便，没有任何一种的冲劲，没有一种的使命感，有头没尾，或者是没头有尾的这样子的一种的心态来去做任何的事情的话，我们很肯定的，不能够在我们的生命当中做成任何的事情。 Saya telah kongsikan di kebaktian yang lain bahwa semasa MCO rekod di kebangsaan orang bunuh diri meningkat kepada 20% semasa MCO. 在其他的崇拜，我有这样子一个的分享，在当中，在整个的行管令的这样子一个的期间，我们可以看到有在整个的马来西亚的这样子一个的记录，自杀的记录增加了20%。 Ada yang dekat dengan kita terjun daripada hospital walaupun sepatutnya pulang pada hari itu, ada yang terjun daripada jembatan itu dan mati di situ. 我们所看到的就是，跟我们非常靠近的，就是有一些是在这个的医院，其实可以可以回家了，但是他没有回家，他就是从医院那里跳下来。然后另外一个就是在我们的靠近，在这里附近的，就是在旁边的那个的不懂是小河还是大沟渠，他在那里要跳下来， Saudara, 自杀。 ini adalah karena tidak memiliki tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itulah maka penting untuk kita memiliki Yesus Kristus karena Dia akan memberi kita the sense of purpose in life as we go on. 所以在我们的生命的当中，我们必须要清楚知道我们的生命是为了什么而活。我们的生命虽然是短暂，但是我们清楚知道，如果我们跟随耶稣是我们一生的这样子一个的使命的话，那么我们的生命是有意义的。我们生命不是这么样就是短暂的，就是这么样结束。我们的生命是充满的这个的使命感。那因为我们是跟随主耶稣基督的人，因为我们跟随耶稣有这样子一个的荣幸。 Yang kelima dan terakhir, mengapa saya bangga mengikuti Yesus karena soal kehakiman. 最后，我们所看到的跟随耶稣有的这个的荣幸呢，第五就是最后的这个就是有审判。 Ayat 31 berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan, kata Yesus dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. 第31到33节，这里这边说到，现在这世界受审判，这世界的王要被赶出来。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。 Seorang kawan saya telah menulis mengenai kehidupan Yesus dalam tesisnya bercakap, Yesus seorang untuk seluruh masyarakatnya. Dia seorang untuk seluruh masyarakatnya. 曾经有一个的这样子一个的文章，有这么样说到耶稣，就是说到他satu orang， Satu orang untuk seluruh masyarakatnya. I will elaborate later. Ya. OK， 他是satu orang，OK， 一个人代表着所有的这样子一个的民众，这样子一个的市群。 Dalam kajian dia telah melihat Yesus boleh berhubung dengan anak-anak dan orang dewasa, orang miskin dan orang kaya, orang sehat dan orang juga orang yang sakit, orang yang mungkin suka dia dan orang yang tidak suka dia juga. 所以他在那个文章，他的论文里面所说到的、所提到的，就是耶稣可以在这个的穷人还有这样子一个的有钱人的这个的身上，他也是可以在这个的小孩或者是大人的身上，喜欢他的人或者是讨厌他的人身上，他都有他的这样子一个的扮演的这个的角色。 Dan di penghujung daripada tulisannya dia mengatakan bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada second class manusia, tiada manusia second class, semua sama rata di hadapan Tuhan. 然后在最后的时候呢，他这个结论他说到什么呢？在耶稣的眼中，没有一个人是二等公民。 Tetapi interestingly ya, Yesus ada masalah dengan orang-orang beragama pada zamannya. 但是在耶稣在他活着的时候，对于这些宗教热忱的这些人呢，耶稣跟他们好像有过不去怎么样？ Ada orang main-main mengatakan waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang mengatakan Hosana bagi anak Daud, mengatakan selamat datang. Beberapa hari kemudian ditanya, waktu dia menyucikan bait Allah, dengan kuasa apa engkau melakukan semua ini? Hari yang selanjutnya dikatakan salibkan dia, salibkan dia. 所以在耶稣进入这个的耶路撒冷城的时候呢，有这些的宗教热忱的这些人呢，就在那里和善了归于至高者。然后过了几天过后呢，你凭什么样的一种的权柄来到这个的来在我们的当中来去施行上帝的这样子一个的救赎？然后再过了几天呢，这一班的人同样的也是这样说：钉他十字架，钉他十字架，钉他十字架。Presiden itu lebih lama daripada saya ada di All Saints, tapi kadang-kadang kami main-main. Tahun pertama orang kata welcome, selamat datang. Tahun kedua mulai bertanya dengan kuasa apa engkau lakukan semua ini. Dan yang ketiga mungkin salibkan dia, salibkan dia. 这里就是很常座堂长跟我有这样子一个的交谈当中，有这样子一种的说笑。第一年当我们来到主圣座堂的时候呢，所有的人就说欢迎你啊，欢迎你啊。然后过了几年的时候呢，就询问我们你从哪里拿得有这样子一个的权柄来去施行这些的东西。可能在过了几年的时候呢，就说钉他十字架，钉他十字架。 Tapi di All Saints belum ada lah aku dengar bagus-bagus kamu semua ini. 我们感谢上帝，在主圣座堂没有这样子的人啊。 Saudara-saudari, maksud saya adalah kehidupan Yesus pada waktu itu menjadi teguran bagi ramai orang. 所以耶稣在那个的时候呢，我给我们所看到的就是他在当中责备这些对宗教有热忱的这些人。 Pengajarannya pada waktu itu menjadi cabaran bagi guru-guru agama yang telah pun mengajar begitu bertahun-tahun lamanya lebih awal dari dia. 所以在当中，我们可以看到耶稣的教导，给予到这些的文士、这些的法利赛人、这些在教会里面的在教堂里面、在圣座里面的这些的人呢，有很大的这样子一个的冲突。 Kalau Anda benar-benar mengikuti Yesus Kristus, hidup Anda akan menjadi ukuran bagi kehidupan orang lain. 所以，如果我们真正的来去要委身的来去跟随主耶稣基督的话，我们的生命很多的时候就好像在人的面前呢，成为一个的准绳，一个的标准，怎么样？ Karena kebenaran yang Anda pegang di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, maka mereka akan terdedah dengan hal-hal yang tidak baik yang Anda tunjukkan akibat daripada kebenaran Anda dalam hidup Anda. 就是因着我们有那个的真理在我们的身上，
而这个的世界呢，有很多的这些的事情呢，都是被歪曲了，他们不喜欢这个的真理。所以，当我们来到在整个的世界的当中的时候，我们持着上帝的这个真理的时候，我们可以看到我们好像跟这个的世界完完全全的各个部落怎么样？ Dengan kata lain, kehidupan Anda akan menjadi benchmark kepada orang lain kalau Anda benar-benar mengikuti Yesus Kristus karena Anda hidup dalam kebenaran dan firman Tuhan. Benchmark itu ada ukuran. OK， 所以有很多的时候呢，我们就会成为那个的benchmark， 好像那个的水准怎么样？来去给人家或者是给社会来去做某一种的来去衡量，就是说我们的一举一动，我们都会成为那一个的水准，那个的准绳，让其他的人在当中来去诉说，来给其他的人有这样子一个的攻击。 Ketaatan Anda dan kebenaran Anda di dalam Tuhan seolah-olah menjadi teguran bagi mereka yang tidak taat dan mengikuti Yesus Kristus. 所以，在我们心中里面所持有的这个的真理呢，很多的时候就会使到我们跟我们身边的人、跟整个的世界会有很多的这样子一种的挣扎，甚至是在当中会带来某一种的审判。 Bukan untuk minta puji, tetapi untuk pujian kepada Tuhan. 但是这所带来的这样子一种的审判，给予其他的人，不是为了要满足我们自己，而是在当中我们所看到的是将一切的荣耀是归给神的。 Sebab itu saya merasa bangga menjadi pengikut Yesus Kristus sejak saya terima Tuhan Yesus secara pribadi pada tahun 1977. 在1977年那个的时刻，当我接受了耶稣，相信了耶稣，跟随耶稣过后，一直到现在，这个的决定呢，是我一生当中跟随耶稣的这个的荣幸。 Karena ada keberhasilan, kekekalan, kehormatan, ketujuan, dan ada kehakiman. 为什么呢？因为有成果，有永生，有尊荣，有使命，有审判。 Saudara, sebagai penutup, ikutlah Yesus walaupun ada cabaran. 弟兄姐妹们，在这里以这个的来做这个的总结，我们必须要清楚明白到，虽然前面有很多的这样子一个的挑战，很多的这个的问题，我们仍然要持守委身跟随耶稣基督。 Teruslah panggil nama Allah yang besar ini di dalam Yesus Kristus walaupun dilarang. 在我们的生命的当中，我们要称主为王为大，特别是在这个的时代的当中，有很多人禁止我们用这样子一个，特别是在马来文堂里面的这个的阿拉的这个字眼。 Karena mengikut Yesus Kristus adalah suatu kehormatan yang menghasilkan kebanggaan melalui kesetiaan. 所以也因着这么样，跟随耶稣基督是一种通过我们的通过忠心而产生尊荣的一个的荣誉。 Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. 让神赐福于我们，让他能够得到最大最高的荣耀。 Amin. 阿门。主天父，我们来到你面前，我们再次将我们自己完全的献上给你。因为在我们的跟随你的这个的旅程的当中，有很多的时候我们没有感觉到有这样子一个的荣幸，很多的时候我们感觉到有很大的这样子一个的负担，我们是负不起的。很多的时候在我们的软弱的当中，我们甚至也有想过我们要放弃。但是主，我们感谢你，借着今天早上的这个的信息，你再次让我们看见跟随耶稣是一种的荣幸。跟随耶稣，因为有这个的成果、永生、尊荣，还有这个的使命、审判，让我们都能够一生忠心到底的来去跟随主。就如耶稣所说的这个的比喻，一粒麦子不落在地里死了，仍然是一粒；若是死了，就能够结出许多的子粒来。主啊，这反映了你来到世界的这个的生命。也求你施恩给我们，在我们的生活的当中、生命的当中，也同样经历跟随你的这个的使命。听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。